Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak UPSRA? Semoga semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran Tauhid. Kita sambung bab yang kedua, iaitu perkara yang menyalahi adat. Masih ingat pelajaran yang lepas? Siapa masih ingat? Cuba sebutkan. Irhas, perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal Nabi. Ingat, hafal yang merah saja. Karamah, perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi. Ma'unah, perkara luar biasa yang berlaku kepada Karamah, perkara luar biasa yang berlaku kepada wali Allah. Ma'unah, perkara luar biasa yang berlaku kepada kita, orang biasa, pandai. Istidraj, perkara luar biasa yang berlaku kepada kepada orang kafir. Bagus. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Perkara yang menyalahi adat ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada siapa? Perkara luar biasa yang berlaku kepada siapa? Perkara luar biasa yang berlaku kepada siapa? Hari ini insya-Allah kita akan belajar tentang pengertian sihir, dalil sihir, contoh sihir. InsyaAllah hari ini kita akan belajar apa? Pengertian sya'udzah, dalil sya'udzah, contoh sya'udzah. Hari ini kita akan belajar apa insyaAllah? Hari ini kita akan belajar pengertian ihanah, dalil ihanah, contoh ihanah. Apa itu sihir? Sihir ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang minta tolong dengan selain Allah. Dia minta tolong dengan syaitan. Dia minta tolong dengan jin yang bukan Islam. Dia minta tolong dengan siapa? Dia minta tolong dengan tauhid. Dia minta tolong dengan siapa? Dia minta tolong dengan hantu. Sihir ni apa? Perkara luar biasa yang berlaku, yang terjadi kepada orang yang mempelajari sihir. Orang yang mempelajari sihir ni biasanya dia tidak meminta pertolongan daripada Allah, tapi dia minta pertolongan daripada orang yang seterusnya sya'udzah ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang dia macam lawan mukjizat. Dia bukan lawan mukjizat, tapi dia macam, kalau macam mukjizat ni perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi. Tapi sya'udzah ni perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang mengaku Nabi. Contohnya, saya kan manusia biasa. Saya cakap, aku Nabi. Kau Nabi? Betul tak? Ya, aku Nabi. Wow, apa bukti kau Nabi? Sini kau. Sini. Saya akan tunjukkan kuasa saya. Sebab saya mengaku saya Nabi, saya akan tunjukkan kuasa saya. Tapi apa yang berlaku kepada kuasa saya, nanti kita tunggu. Nanti kita belajar sekejap lagi. Okey? Sabar. Tenang-tenang, bosku.
Yang seterusnya adalah ihana. Ihana ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada siapa? Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bermegah-megah, yang menunjuk-nunjuk, yang merasakan dirinya hebat. Okey, nanti kita tengok satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Irhas, perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal Nabi. Karamah, perkara luar biasa yang berlaku kepada wali Allah. Ma'unah, perkara luar biasa yang berlaku kepada kita, orang biasa. Istidraj, perkara luar biasa yang berlaku kepada orang kafir. Sihir, perkara luar biasa yang berlaku kepada Sya'udzah, perkara luar biasa yang berlaku kepada Ihana, perkara luar biasa yang berlaku kepada, mari kita tengok. Hafal yang merah saja. Ingat ya, tolong hafal yang merah saja. Sekali lagi saya ingatkan, tolong hafal yang merah saja. Ayat yang selebihnya kamu mau buat karangan kamu, buatlah. Okay? Pengertian sihir. Sihir ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang yang mempelajari ilmu sihir dengan menggunakan bantuan makhluk lain selain daripada Allah. Saya cakap tadi, sihir ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang belajar sihir. Siapa orang yang belajar sihir ni? Biasanya dia minta pertolongan kepada syaitan. Biasanya dia minta pertolongan daripada jin yang tidak Islam. Biasanya dia minta pertolongan daripada siapa? Daripada benda-benda yang tidak nampak dan elemen-elemen kejahatan yang alhamdulillah Allah hijabkan kita daripada melihatnya. Yang Allah tidak bagi kita lihat. Kalau kita dapat nampak, Masya Allah. Jadi banyakkan zikir dan banyakkan ingat Allah supaya kita tidak dapat nampak benda-benda yang tidak sepatutnya. Ya, terhijab pandangan ataupun tertutup pandangan daripada melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilihat itu adalah lebih baik daripada dapat melihat. Ya, maksudnya tidak dapat melihat syaitan itu lebih baik daripada dapat melihat syaitan. Begitu ya. Jadi kalau orang-orang yang nampak, bukan orang-orang yang nampak, sorry, orang-orang yang belajar sihir ni, dia maknanya dia mempercayai selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah sangat-sangat tidak boleh, tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Okey. Yang demikian adalah pengertian sihir. Sekarang kita beralih kepada dalil sihir. Tolong hafal dalil sihir, tolong hafal dalil sihir, tolong hafal dalil sihir. Kenapa? Sebab sangat mudah. Tengok ni, surah hari-hari kamu baca juga kan? Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk, dari bencana makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. Dari bahaya gelap apabila ia masuk, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembuskan pada simpulan-simpulan dan ikatan-ikatan, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya. Contoh sihir ialah, okey, sekali lagi saya ingatkan, di bahagian pengertian tolong hafal warna merah, di bahagian contoh tolong hafal yang bergaris sahaja. Contohnya, menukarkan daun kayu kepada wang. Okey, dia campak daun kayu, tiba-tiba daun kayu tu bertukar menjadi daun warna apa? Daun warna hijau. Dia campak daun tu, tiba-tiba daun tu jadi RM5. Tapi dia minta tolong dengan syaitan. Seterusnya ialah pengertian sya'udzah. Ingat mukjizat, perkara luar biasa yang ada pada Nabi. Tapi sya'udzah, perkara luar biasa yang ada pada orang yang mengaku Nabi. Contohnya, saya mengaku saya Nabi. Saya ada kuasa. Apa kuasa saya? Kalau kamu buta, saya boleh sembuhkan mata kamu. Okey, saya boleh sembuhkan mata kamu. Saya ada kuasa untuk menyembuhkan mata kamu. Okey? Sorry, kalau kamu sakit mata kamu. Aduh, mata saya sakit. Tolong, mata saya sakit. Oh, saya kan mengaku Nabi tadi kan? Sini kau, saya boleh sembuhkan mata kau.
Sini, sekali kan bila saya ngingit, sembuhlah kau. Apa yang berlaku kepada orang yang sakit mata tadi? Mata dia bukannya sembuh, tapi mata dia makin teruk, makin dahsyat, makin rosak, makin tidak boleh guna, semakin apa yang terjadi kepada mata orang yang tadi tu? Buta lagi. Jadi itu adalah sya'uzah. Perkara luar biasa yang Allah beri kepada orang yang tidak taat ataupun orang yang mengaku Nabi ni tadi, sebagai supaya orang yang diubati tu ataupun perkara luar biasa yang konon dia mau buat tadi tu menjadi perkara yang memalukan bagi dia balik. Okey, kita baca pengertian dia di sini. Sya'uzah artinya ialah perkara luar biasa yang dizahirkan oleh Allah ke atas manusia yang tidak taat. Okey, macam tadi saya mengaku saya Nabi. Okey, saya mengaku saya Nabi, saya kata saya boleh menyembuhkan penyakit mata kamu. Sekali bila saya begini, sembuhlah kau. Mata itu tidak sembuh tapi semakin teruk hingga buta. Okey? Sehingga setiap permintaan yang baik dimakbulkan oleh Allah, malahan diganti dengan perkara yang lebih memalukan dirinya. Maksudnya lebih memalukan. Konon tadi kita mau kasih sembuh orang tu kan? Kita mau kasih sembuh tu mata orang tu kan? Bukan makin sembuh tu mata, makin rosak, makin buta pula. Dia terjadi magic konon mata dia jadi sesuatu konon, tapi rupa-rupanya semakin rosak. Maksudnya terus daripada tadi baik-baik sakit dapat melihat lagi, yang ini bukan lagi sakit dapat melihat, sudahlah sakit tidak dapat melihat terus lagi, makin teruk pula. Jadi sya'uzah ni perkara luar biasa yang Allah beri kepada orang yang tidak taat. Allah beri permintaan dia, tapi Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih buruk lagi. Siapa suruh dia tidak sembahyang kan? Mengaku lagi Nabi, padan muka. Okey, dalil sya'uzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man kana fi dhalalah falyumdid lahu ar-rahmanu mudda hatta idza ra'aw ma yu'adun imma al-'adzaba wa imma as-sa'ata. Okey? Imma al-'adzaba wa imma as-sa'ata ni boleh hafal lah. Maksudnya sama ada azab sengsara dunia ataupun azab kiamat. Fasaya'lamuna man huwa syarrun makanan wa ad'afu jundan. Seterusnya contoh sya'uzah macam biasa, hafal yang bergaris sahaja. Okey, nama dia orang yang mengaku Nabi ni ialah Musailamatul Kadzab. Apa yang berlaku kepada Musailamatul Kadzab? Dia mengaku Nabi. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, mukjizat ialah perkara luar biasa yang ada pada Nabi. Tapi sya'uzah ni adalah perkara luar biasa yang berlaku, yang terjadi kepada orang yang mengaku dia Nabi. Contohnya, ada orang yang sakit mata. Aduh, sakit mataku, aduh, sakit mataku, aduh, sakit mataku. Tolonglah aku, tolonglah aku. Jadi si Musailamatul Kadzab ni pun, dia mau kasih sembuh lah tu mata orang tu supaya dapat melihat macam biasa. Tapi apa yang berlaku? Bukan lagi orang tu sembuh, sudahlah mata dia sakit, buta terus tu mata orang tu. Jadi itulah Musailamatul Kadzab, Allah berikan dia perkara yang luar biasa, iaitu konon-konon dapat menyembuhkan mata, tapi rupanya yang terjadi lebih teruk lagi daripada itu, iaitu Allah butakan terus mata orang itu. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan Musailamatul Kadzab adalah orang yang salah dan dia bukanlah Nabi yang diutuskan. Yang terakhir, Alhamdulillah, masih ingat insya-Allah ya, ada 7 perkara. Ini adalah perkara yang ke-7, iaitu ihana. Ihana ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang menunjuk-nunjuk. Dia mau kasih tunjuk yang dia ni adalah orang yang hebat. Dia rasa dia adalah orang yang hebat. Dia rasa dia adalah orang yang terhebat. Jadi dia menunjuk-nunjuk. Dia menunjukkan kehebatan dan kebesarannya. Hebatlah konon dia tu. Hebatlah konon dia tu. Okey?
Dalil nakli ihanat ialah wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau kau ya Muhammad bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi bertanya kepada mereka orang-orang kafir musyrikin ni, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, wa sakhara asy-syamsa wal qamar, dan siapa yang menggerakkan bulan dan matahari. La yaqulanna Allah, la yaqulunna Allah. Nescaya mereka akan menjawab Allah. Siapa yang cipta langit dan bumi? Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Muhammad tanya kan, kalau Nabi Muhammad tanya orang kafir, musyrikin, siapa yang cipta langit dan bumi? Sudah pasti mereka akan jawab Allah yang ciptakan langit dan bumi. Kalaulah mereka ditanya, siapa yang memperedarkan bulan dan matahari, yang menggerakkan bulan dan matahari, yang kan bulan dan matahari kan ada pada orbit-orbitnya yang tertentu, planet semuanya itu kan. Jadi kalau ditanya siapa yang menggerakkan semua itu, kalau Nabi Muhammad, kalaulah orang kafir itu ditanya, nescaya orang kafir itu akan menjawab Allah. Allah yang buat semua itu, Allah yang ciptakan langit dan bumi, Allah yang gerakkan bulan dan matahari, Allah yang pegang planet di orbit-orbitnya. Ya bukan pegang dengan tangan ya, maksud pegang tu ialah ya memastikan semua planet tu berada di tempat masing-masing lah. Fa'anna yu'fakun. Ya, sampai hati ya. Dorang tahu Allah yang cipta. Dorang tahu Allah yang cipta bumi. Dorang tahu Allah yang cipta langit. Dorang tahu juga Allah yang mempergerakkan bulan dan matahari. Tapi sampai hati, sampai hati mereka ya buat begitu. Maksudnya sampai hati, sampai tergamak ya mereka melakukan perkara-perkara yang ya tidak sembah Allah lah. Paling mudah. Ya, dorang tahu Allah yang cipta langit dan bumi. Dorang tahu Allah yang gerakkan bulan dan matahari. Tapi dorang tidak. Tapi tergamak dorang tidak menyembah Allah. Maksudnya tergamak ya dorang tidak percaya Allah begitu. Dorang tahu tapi dorang tidak mahu mengaku begitu. Tidak mau mengakui keesaan Allah, begitulah. Jadi contoh ihanah ialah orang-orang yang memuja. Contohnya dia memuja pokok, dia memuja perkara-perkara yang selain Allah lah. Paling hati-hati, minta maaf cakap ya, ini banyak berlaku di sekeliling kita, percaya kepada tangkal. Ya tolong jangan percaya kepada tangkal ya. Tangkal tu apa? Minta maaf ya. Tapi perkara ni memang betul-betul berlaku. Percaya kepada benda-benda selain Allah. Jangan percaya kepada benda-benda. Okay? Contohnya, Ustazah ada rotan. Ustazah letak rotan ni di rumah Ustazah. Ustazah percaya rotan inilah yang menjaga Ustazah sekeluarga daripada ular. Haha, tidak boleh. Tolong ya, tolong ya, tolong. Tolong jangan percaya kepada selain Allah. Hati-hati. Tapi yang ini memuja dan dia percaya kepada belajar dan mengamalkan jampi serapah. Tolonglah ya, tolong. Tolong jangan. Puh. Jangan lah. Jangan. Boleh? Okey, anak-anak saya yang baik. Semuanya pandai-pandai belakang. Alhamdulillah, kelas kita telah sampai ke penghujungnya. Mohon tindakan ibu bapa atau anak untuk mengisi borang kehadiran murid ke sekolah. Sekiranya anda telah menonton video ini hingga ke penghujungnya, mohon isi borang ini sebagai bukti kehadiran murid ke sekolah. Sekiranya anda tidak mengisi borang ini, anda dianggap tidak hadir ke pengajian ini pada hari ini.
walaupun anda telah menonton video ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum.